Dan yang terakhir, yang kelima, faktor yang menyebabkan puasa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita melaksanakan perintah Allah secara sekerat-sekerat ataupun tidak menghayati kesumulan Islam itu sendiri. Sebab itu orang biasa tanya, "Ustaz, macam mana Ustaz? Bulan puasa tu kita tengok dia rajin puasa tapi tak sembahyang." Selalu dibangkitkan soalan. Puasa tak sembahyang. Itulah namanya sekerat-sekerat. Puasa dia ambil, sembahyang dia tak buat. Jadi tuan-tuan bayangkan, itu dalam rubuk yang sama, dalam bab yang sama, bab ibadat. Bab ibadat ni apa? Sembahyang, puasa, zakat, haji. Pun dia kerat-kerat, dia ambil mana yang dia rasa suka, yang tak suka, yang tak biasa dia tak buat. Dalam bab ibadat dia kerat. Belum cerita hudud, belum cerita qisas, belum cerita ekonomi Islam, hiburan dalam Islam. Memang awal-awal lagi dia pisahkan. Dalam ibadat sendiri sudah berlaku. Puasa dia buat, sembahyang dia tak buat. Maka puasa yang sebegini termasuk dalam golongan yang Nabi sebut ilal ju' wal 'atash. Laisa lahu min siyami, dia tak dapat apa-apa daripada puasanya melainkan lapar dan dahaga. Sebab tu dalam khutbah, bila masuk Ramadan biasanya saya akan tekankan perkara itu. Saya khutbah ni tuan-tuan masalah sikit. Masalahnya apa? Masalahnya saya tak baca teks jabatan. Itu yang cerah masa depan pergi merata. Memang daripada mula-mula saya bertugas. Kita lebih rasa selesa apa yang kita nak sampaikan sesuai dengan setempat, dengan isu, dengan keadaan, apa yang masyarakat perlu, apa perkara-perkara pokok. Saya sebut dalam khutbah, saya kata, tuan-tuan, saya ingin bertanya kepada tuan-tuan bila masuk Ramadan, kenapa hari ini tuan-tuan berpuasa? Sekiranya tuan-tuan memberi jawapan kerana puasa itu wajib, bahkan rukun Islam, maka itu jawapan yang tepat. Dan itulah yang sepatut. Tetapi saya ingin bertanya kepada tuan-tuan secara jujur, apakah sembahyang itu tidak wajib? Apakah menutup aurat tidak wajib? Apakah menuntut ilmu fardu ain itu tidak wajib? Apakah menegakkan amar ma'ruf nahi munkar itu tidak wajib? Menegakkan hukum Allah tidak wajib? Qisas, hudud, dia pergi sampai situ. Masa tu mimbar pun nak terbakar. Kita boleh nampak puasa tu wajib, bagus. Tapi macam mana kita tak nampak perintah-perintah Allah yang lain juga wajib? Apatah lagi yang namanya sembahyang tiap agama. Ni anak tuan-tuan nak balik nanti berbuka puasa pakat turun semua. Bagus budaya itu. Kadang-kadang yang dah besar panjang, dah ada anak, dah jadi pengarah, jadi ketua jabatan, puasa dia boleh. Tapi sembahyang dia buat dia. Dah 2.30 kita tengok tak bangun-bangun sembahyang. Loh? Dah 2.30 dah dia tengok kamu tak sembahyang. Sekali dia bangun dia susah, berat nak sembahyang. Masa inilah peluang tuan-tuan. Kita tanya apa? Cuba kamu renung dulu. Daripada subuh bawa ke maghrib kamu puasa berapa jam? Berapa jam? Kan? Daripada subuh tu nawaitu Ramadan yang di hujungnya lillahi ta'ala, bawa sampai ke maghrib berapa jam? Belah-belah jam. Sanggup kamu mengharungi susah payah, lapar, dahaga, kononnya kerana lillahi ta'ala. Sembahyang berapa minit? Kita cuba buka minda mereka. Kalau kata sembahyang satu waktu 10 minit lah katakan, 5 waktu baru 50 minit, atau koma-koma kita kata 1 jam. Macam mana yang belah-belah jam kamu boleh buat, hak 1 jam kamu tak boleh buat? Betul tak kita puasa kerana Allah?
kesedaran puasa itu wajib, atau kita main aci puasa je, terpuasa, walaupun memang ada niat lillahi ta'ala. Begitu juga bulan Ramadan nanti, tuan-tuan, kita akan jumpa di pasar Ramadan, anak-anak perempuan kita, kadang-kadang isteri kita barangkali beli juadah berbuka tak tutup aurat. Macam mana boleh jadi macam tu? Kalau tuan-tuan yang pangkat pakcik ni, cuba pegang satu budak, bukan pegang lah, cuba tanya yang pangkat anak umur 20 tahun, kalau dia tak pakai tudung, pakai baju kurung, tuan-tuan, gagah lagi lah, ada lah nampak sopan. Setengah-setengah tu tuan-tuan, tak tahulah di sini kalau di Ipoh tu macam-macam hal pakaian. Pakai seluar pendek ada, yang sendat sana, sendat sini. Kita nak cari kuih kat puasa Ramadan, kita tengok kuih dia pula. Tak pasal-pasal. Dressing tu orang-orang tak kenal langsung dengan adab ataupun kemuliaan Ramadan. Tapi sibuk nak beli juadah berbuka puasa. Kalau budak-budak muda kata dressing apa tuan-tuan? Dressing maut siut. Itu budak muda punya bahasa. Siut tu taukid. Cuba tuan-tuan pegang, nak anak puasa ke ni? Dia tanya. Tengok dia nak jawab apa. Kita sajalah buat bancian, survey. Tanya, tak tutup aurat, dia tanya, anak puasa ke ni? Pakcik, mestilah puasa. Puasa ni kan wajib. Pakcik jangan pandang serong dengan saya, walaupun saya pakai macam ni, tapi saya tahu kewajipan sebagai orang Islam, puasa di rukun Islam. Oh boy, dia syarah bagi tahu. Ayat jangan pandang serong dengan saya. Dia tahu puasa tu wajib, rukun Islam. Masa tu kita bagilah. Kita tanya dia, baguslah, kamu nak puasa bagus, sangat tahniah. Bukan semua orang boleh puasa zaman-zaman sekarang. Cuma pakcik nak tanya satu je lah. Kalau kamu kata, anak kata puasa tu wajib, menutup aurat macam mana pula? Pakcik nak tanya, wajib ke tidak? Kita cuba buka minda dia. Kalau dia boleh terfikir. Sebab kadang-kadang orang ni bila dia buat, dia tak tanya betul tak betul. Bila kita pukul sekali, mungkin kot dia nak tersedar. Kalau kita puasa atas alasan wajib, tiba-tiba majlis ilmu tak datang, bahkan majlis ilmu itu fardu ain, ilmu lah penentu untuk diterima segala amal, pelik. Tak mungkin orang yang berpuasa tiba-tiba tak datang majlis ilmu. Sebab majlis ilmu pun wajib, tak ada reason. Kadang-kadang yang paling sakit hati, kita singgah satu tempat, nak tazkirah jauh sikit, pergi awal, kadang-kadang maghrib tengah jalan, tengok couple berbuka puasa bersama. Tengok muka memang dia tak kahwin lagi. Oh, tapi dia orang dah beri-ria. Ni couple. Bila nak makan, yang perempuan tu kata, apa? Dia panggil papa kan. Dia orang punya bahasa. Papa, doa dulu. Oh, suruh doa. Doa, Allah malaikat sentuh buat dekat aman. Sekali dia suat-suat. Buat kurma sunah Nabi tadi tu suat. Lepas tu rasa macam mana? Alhamdulillah, lega, syukur hari ini kita dapat menyempurnakan puasa. Dia boleh rasa dia menyempurnakan puasa dalam keadaan buat benda haram lagi perempuan, mendedahkan orang, tak sembahyang maghrib. Boleh rasa sempurna. Ini yang bahaya. Dia sendiri yang kata, alhamdulillah sempurna puasa kita ni dapat menyempurnakan. Dia mana-mana dia kata sempurna. Benda-benda macam inilah tuan-tuan yang kita nak perjelaskan kepada masyarakat. Kita kata cukup. Kita tutup buku lama, yang baru ni tolong buat elok. Beri kefahaman yang jelas kepada masyarakat apa itu Ramadan, apa itu puasa. Dan saya juga selalu sentuh dalam Ramadan ni isu wajib dan sunat. Prioriti, keutamaan antara wajib dan sunat. Sembahyang tarawih penuh melimpah ruah, sedangkan tarawih itu tetap statusnya sunat. Sembahyang subuh kurang balik.
padahal sembahyang subuh itu fardu kifayah. Antara fardu dengan yang sunat tak boleh mengatasi yang fardu. Kita tak dapat benda itu. Begitu juga isu solat tarawih 20 atau 8. Ya, itu semua nak menimbang. Syekh Yusuf Qaradawi dah karang satu kitab apa tu? Fiqh Aulawiyah. Aula mana yang lebih aula? Antara 20 atau 8. Memang kalau sekali pandang zahirnya 20 itu bagus. Apatah lagi Ramadan hanya setahun sekali. 20 itu baik karena jumlahnya banyak, pahalanya lebih. Tetapi mengikut wakil, mengikut realiti semasa, 70 ke 80% orang Islam tidak sembahyang wajib. Yang wajib pun tak sembahyang. Tiba-tiba kita beria-ria latih yang sunat tarawih. Maka lebih baik daripada 20 buat 8, diselit dengan tazkirah. Tazkirah itu majlis ilmu. Majlis ilmu itu selamanya fardu, sama ada fardu ain atau fardu kifayah ilmunya. Kita timbang di situ. Bukan saja-saja seronok nak buat 8 ataupun nak buang budaya orang dulu-dulu. 70 ke 80% orang tak solat, tuan-tuan. Kita buat kajian di sekolah-sekolah pun begitu. Sekolah menengah baik, sekolah rendah baik, 70 ke 80% budak-budak tak jaga sembahyang. Tiba-tiba yang sunat kita suruh buat berdiri 20 rakaat. 2 rakaat subuh pun tak bangun. Bagi yang wajib itu dulu beno. Itu Nu'man bin Bishr kalau tak silap saya. Datang berjumpa Nabi, tanya, "Ara'aita idza shallaitul maktubah wa sumtu Ramadan wa ahlaltul halal wa haramtul haram adkhul jannah." Falam azid ala dhalika syai'an. Qala na'am. Seorang sahabat bernama Nu'man datang jumpa Nabi, tanya, "Ya Rasulullah, bagaimana kedudukan aku? Waktu sembahyang aku jaga suruh fardu maktubah. Wasumtu Ramadan, dan bila tiba Ramadan aku puasa subuh-subuh Ramadan. Aku menghalalkan apa yang Allah halal, aku mengharamkan apa yang Allah haram. Walam azid ala dzalika syai'an, dan aku tak tambah selepas daripada itu." Yang sunat-sunat ni tak berapa canggih sangat aku buat. Adkhul jannah. Boleh ke kalau tahap yang macam tu masuk syurga ya Rasulullah? Qala, Nabi jawab, "Na'am, ya." Sembahyang Ramadan. Cuma lepas tu menghalalkan yang Allah halal, itu penting. Mengharamkan yang Allah haram. Benda yang Allah kata A lah bagi kita. Allah kata B, putih katakan putih, hitam katakan hitam. Sebab tu kalau kita puasa, sembahyang elok, umrah berkali-kali, tapi hukum-hukum Allah, yang Allah halal kita tak halalkan, yang Allah haram tidak Allah kita tak haramkan, tak jadi apa? Sia-sia. Termasuk berapa ramai orang yang berpuasa tak dapat apa-apa, melainkan apa dahaga orang yang menolak hukum Allah. Itu Dr. Harundin sebut begitu. Ya. Menghalalkan perkara yang Allah halal itu penting. Mengharamkan perkara yang Allah haram. Haram ni tuan-tuan, dia bukan nanti makanan, bukan nanti kita nampak arak ataupun babi. Haram maksud tak boleh, yang tak dibenarkan. Halal boleh. Contoh, kalau kita mencuri, sabit kesalahan, hendaklah dipotong tangan. Kalau kita buat selain potong tangan, halal atau haram? Halal atau haram? Bukan halal haram tu makan minum. Saya teringat lagi tuan-tuan, sebelum pilihan raya, saya ada satu forum dengan Ustaz Syed Abdul Qadir Al-Jufri. Hak biasa keluar TV9, tanya Ustaz macam-macam program. Dalam forum tu kita buka soalan, ada satu hamba Allah tanya, cantik soalan tu. Dia kata, "Ustaz, kita nak dekat pilihan raya lagi. Kami nak Ustaz beri jawapan yang berterus terang, telus, kerana Allah. Apakah parti, ciri-ciri parti yang haram untuk kami pilih?"